وبه نستعين. العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pada malam ni kita bawa ayat Quran mengenai korban, dan selepas itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf. وإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Ayat 36-37 surah Al-Hajj. Dan unta kami jadikannya bagi kamu daripada syiar-syiar Allah untuk kamu. Padanya ada kebaikan. Maka ingatilah olehmu akan nama Allah di atasnya. Yakni ketika menyembelih korban. Sawaf, dalam keadaan ditambak unta itu berdiri, disembelih di atas 3 kaki dan dilipat kaki kiri sebelah, iaitu kaki sebelah depan. Fa idza wajabat junubuha, apabila gugur ke bumi, maka makanlah olehmu darinya dan berilah makan kepada orang yang memadai, tidak meminta, dan orang yang meminta. Begitulah kami mempermudahkannya bagi kamu, untuk kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Daging-daging korban atau daging-dagingnya tidak memperolehi Allah, yakni tidak memperolehi keredaan Allah, dan tidak juga darah-darahnya, tetapi yang memperolehi Allah, yakni keredaan Allah, ialah takwa dari kamu. Begitulah ia mempermudahkannya untuk kamu, supaya kamu dapat mengagungkan Allah di atas apa yang dia beri petunjuk kepada kamu, dan berita gembiralah kepada orang-orang yang berbuat baik. Dalam ayat ini, pertama, dilambangkan unta, paling besar binatang kurban. Termasuk al-budna ini ialah lembu kambing dan lembu dan kerbau, yang di dalamnya boleh disertai 7 orang. Ini dijadikan oleh Allah sebagai syiar-syiar Islam dalam menyembelihkan binatang kurban. Oleh itu, ketika menyembelih binatang kurban, hendaklah menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah dalam keadaan kita sembelih unta berdiri. Sawafah tu berdiri di atas 3 kaki dan dilipatkan kaki, tangan kiri sebelah tu berdiri di atas 3. Maka di atas dasar itulah unta sunatnya sembelih 3 kaki berdiri, dilipat satu sebelah kiri. Walau apa pun, sama ada daging ataupun darah, bila dicuahkan atau disembelih, diambil dagingnya, itu tidak dapat memperolehi keredaan Allah.
Tetapi sebenarnya ketakwaan daripada kalangan orang Islam itulah yang memperolehi kerajaan Allah. Baik. Itu dalil mengenai sembelih binatang korban. Ada orang tutup mic tu, Sayuti Mahdi. Okey. Berdasarkan pegang terutama ulama fiqh meripukan syarat dan hukum kepada korban yang diambil daripada Quran dan hadis perbuatan Rasulullah SAW. Maka kita rujuk kepada Imam Nawawi pada malam ini, kitab Rawdatul Talibin. Faslun litadhiyati syurutun wa ahkam. Satu fasal kepada korban ada syarat-syarat dan hukum hakam. Amma syurut fa'arba'ah. Adapun syarat-syarat korban ada 4. Kita rekah dalam banyak-banyak tu, kita ambil syarat-syarat korban je. Dan minggu berikutnya kalau dah lagi, kita masuk pembahagian daging serta adat-adat sembelih. Syarat korban ada 4. 4 tu yang pertamanya ahaduha an yakunal madhbuh mina an-na'am. Hendaklah binatang yang hendak disembelih itu daripada binatang berkaki 4 dan ternakan kebiasaan yang kita tahu. Wahyal ibil wal bakar wal ghanam. Ia 3 jenis. Ianya adalah unta, lembu dan kambing. Sebut lembu ni termasuk kerbau. Sawa'un ad-dzakar wal unsa, sama ada binatang tersebut jantan atau betina. Wa kullu hadha mujma' alaih. Semuanya itu disepakati di atasnya. Disepakati oleh jumhur ulama. Jadi selama ni kita dengar hak ni tak boleh. Sebenarnya salah. Boleh. Cuma mazhab Syafi'i je dibuat syarat tambah jangan mengandung. Kerana mengandung itu sama ada mengurangkan daging atau menyebabkan daging tidak sedap dimakan. Itu je. Adapun imam-imam lain tidak ada halangan dalam perkara ini. Syarat kedua, asyartu tsani. Tadi binatang yang hendak kita korban. 3 jenis. Syarat kedua, al-waqt. Syarat kedua ialah waktu korban. Fayadkhulu waqtu at-tadhiyah idza tala'ati asy-syamsu yawman nahar. Maka masuk waktu korban apabila terbit matahari di hari yang ke-10. Hari Nahar itu hari raya haji. Iaitu hari yang ke-10 Zulhijjah. Terbit matahari. Wa madha qadru rak'atain wa khutbatain khafifatain ala mazhab. Terbit matahari tidak boleh sembelih lalu. Kena 2 khutbah. Yang ringan di atas mazhab yang dipegang. Ada satu pendapat wa fi wajhin tu'tabar salatu Rasulillah SAW. Diambil kira sembahyang Rasulullah SAW wa khutbatu dan khutbah Rasulullah. Wa qara'a. Jadi kalau ambil kira sembahyang raya Rasulullah baca khutbah tak serupa kita ni pasal dia bahasa Arab. Rekah lagi. Kita terjemah ayat lagi. Maka Rasulullah dia baca dalam sembahyang raya ialah rakaat pertama Qaf. Surah Qaf dan rakaat kedua Iqtarabatis Sa'ah. Kita pula khutbah panjang sikit
kita baca wadduha kadang-kadang. Tapi hak kita bahasa biasanya, rakaat kedua kita baca hal ataka hadithul ghasiyah. Baik, selepas tu baru boleh sembelih. Jangan terbit matahari terus sembelih lalu-lalu. Berlalunya 2 rakaat sembahyang raya dan 2 ketubah yang sederhana. Wa yakhruju waqtu at-tadhiyati bi ghurubi asy-syamsi fi al-yawm ats-tsalits min ayyam at-tashrik. Keluar waktu korban dengan tenggelam tasyrik 11, 12, 13. Jadi depan kita boleh 4 hari, campur hari ke-10. Wa yajuzu lailan wa naharan. Boleh korban waktu malam dan siang. Lakin tukrahu at-tadhiyatu wadh-dhabhu mutlaq secara mutlak waktu malam. Sebab waktu malam tak berapa kenapa, ada masalah lah. Zaman dulu, zaman sekarang macam terang jika pasang lampu ni elektrik ni. Fa in dhabaha qabla al-waqt, kalau dia sembelih sebelum waktu, sebelum orang sembahyang raya. Orang sembahyang raya tu terbit terbit matahari kalau negara Arab dia buat lalu. Tapi dia sembelih dulu sebelum sembahyang. Lam takun udhiyah, tidak jadi sembelih itu korban. Fa in lam yudhi hatta kharaja al-waqt, jika dia tidak korban lagi sehingga keluar waktu, makna tenggelam matahari hari yang ke-3. Fa dhaha fi sanati tsaniyah fil waqt, jika dia korban pada tahun kedua mengikut waktu, waqa'a 'anil waqt, dia tak berlaku qada lepas, dia berlaku waktu itu juga. La 'anil madi, tidak dari yang tahun lepas. Wa hadha kulluhu fi udhiyati tatawwu, ini semuanya dalam korban sukarela. Wa amma fa ammal mandura, adapun korban nazar, fa fi tawqitiha khilaf, maka dalam menentukan insya-Allah taala akan datang insya-Allah taala. Sebab korban wajib lain. Jadi korban wajib ni kalau keluar waktu pun maknanya macam ke di perbahasan tu ada kata boleh, ada kata tidak. Jadi itu cerita waktu. Syarat kedua waktu. Asyartu tsalis, syarat ketiga. Ahliyatu dzabih, kelayakan penyembelih. Tukar sembelih dia kena ada kelayakan, kena ada ahli. Keahlian penyembelih tu lagu mana? Fihi wa fihi masail. Padanya ada beberapa masalah. Ihdaha, masalah pertama, yufsi, disunatkan dia menyembelih korbannya dengan dan sembelih haji sunat dengan dirinya sendiri. Kalau boleh buat sendiri, buat sendiri. Itu lebih baik. Walahu an yuwakkila fi zabhiha man menyembelihnya kepada orang yang halal sembelihannya. Jadi bab ni kita kena ingat bab sembelihnya, wakil sembelih ni bukan wakil niat lagi. Nak suruh orang sembelih, siapa yang boleh suruh? Tu makna wakil. Dalam banyak-banyak kita nak wakil, kita nak suruh orang sembelih, betul sembelih aku, tu makna wakil. Wal aula an yuwakkila musliman faqihan. Hak comelnya, lebih baiknya, lebih utamanya dia mewakilkan orang Islam, pertama nama dia orang Islam, faqihan lagi memahami dalam soal agama. Li'ilmihi bi syurutiha, kerana pengetahuannya dengan syarat
syarat ni. Syarat korban dia tahu. Dalam perkara ini wala yajuzu tawkilul majusi wal wathani. Tidak boleh berhala. Bikhilafil kitabi. Berlainan dengan ahli kitab, kafir juga tapi dia pakai kitab Taurat dan Injil atau kitab Zabur. Boleh nak suruh dia. Tapi kan Taurat, Injil, Zabur tak ada kita dengar. Maknanya sudah diubah. Jadi kita nak wakil pun tak ada ayah dah zaman sekarang. Ingat, boleh tapi kitabi. Wa idza wakkala fa yustahabbu an yahdira ad-dabh. Bila dia telah wakilkan pada orang lain sembelih, hak comelnya, hak sunatnya dia hadir tempat sembelihan. Walaupun dia wakil sembelih, dia tak sembelih diri, dia suruh orang, dia kena hadir comelnya. Wa yukrahu tawkilu as-sabiyyi fi dhabhiha. Tengok budak-budak awang terus sembelih bila itu korban aku ni makruh sebab dia budak. Wa fi karahati tawkil haid wajhan. Dalam memakruhkan mewakilkan orang puan yang berhaid ada dua keruh. Tapi ada pendapat kata tidak makruh. Kata Imam Nawawi, qultu al-asah la yukrah. Kata Imam Nawawi paling sahih pendapatnya tidak makruh kalau suruh orang puan sembelih. Puan pula marihid. Li'annahu lam yasihha fihi nahyun. Kerana tidak ada melarang orang puan melih. Orang puan haid tu. Wallahu a'lam. Itu masuk keahliannya. Syaratnya Islam. Masalah pertama mewakilkan melih, maknanya suruh orang sembelih. Masalah niat adalah syarat pada sembelih korban. Suruh orang wakil sembelih satu, wakil niat satu. Masalah hari ni, tak wakil, orang tunggu juga. Waktu 7 Maret mana tak mari. Wakil ke? Pasal nak suruh niat. Jadi orang kapi kitabi. Sembelih boleh. Itu kalau wakil sembelih. Wakil niat lagu mana? Niat lah boleh. Niat mesti orang Islam. Syarat ialah niat. Satu hari nyakit, terus niat. Dah murah benda duk tengok. Aku tu kan melih je kalau suruh aku sembelih. Niat masing-masing lah. Tu kena faham. Ada kekau, ada rebang. Allah niatnya tu kan melih. Kamu buat benda tu aku terus niat. Tu tak boleh. Tu kena faham boleh. Wa hal yajuzu taqdimuha ala dzah am yajibu an takuna makrunatun bih. Persoalannya, bolehkah mendahulukan niat di atas sembelihan atau wajib niat itu disertai dengan sembelih? Masa kita duduk tekuk nak gorok tu, kita pun niat. Tu serta tengok sembelih. Ataupun dulu, niat dulu. Fihi wajahan, ada dua pendapat. As-sahhuma, pendapat yang paling sahih dalam kedua itu, al-jawaz, boleh dahulukan niat.
Tika mana nak dahulu niat? Aku beli lembu seekor. Bila aku beli lembu ni, tak jadi hak masing-masing ni kalau aku tak jual lagi. Ni satu hal juga. Biar jadi hak milik kita. Akak jual beli tak lagi. Ni satu. Kadang-kadang hak main kiring-kiring ni, jauh-jauh ni, tu kena persoal juga. Walau qal ja'altu hadhihi syata dhahiyatan. Kalau dia seseorang tu berkata, aku jadikan kambing ini korban. Fahal yakfihi ta'yin wal qasdu an niyati dzabah? Maka adakah memadainya menentukan atau qasad dengan niat sembelih? Wajhan, dua pendapat. As-sahuma indal aktsarin la yakfi. Pendapat tidak memadai. Lianna tadhiyata qurbatun fi nafsiha. Kerana korban itu satu pendekatan diri kepada Allah pada dirinya sendiri. Fawajab waqtara al-Imamul wal Ghazali, Imam Nawawi dan Imam Ghazali memilih mad'i. Jadi dalam perkara dia tentu atau dia tengok lembu tu, dia ada niat dah. Persoalannya kalau boleh didahulukan niat, dah jadi hak milik dah. Kalau pakai boleh dulu, boleh lah. Walawit. Kalau dia memastikan korban pada miliknya. Sebut tu yang kata ni jadi milik dulu. Lagi lembu ada. Lembu ni kita kata. Lembu ni tu tak milik lagi. Tak akak jual beli. Jadi sudah akak jual beli, jadi hak milik dia dah. Pada mulanya dia beli lembu dah tak ada niat apa-apa. Beli-beli je. Jadi soalan keluar, kalau dia memastikan korban pada bawah miliknya. Tu. Thumma ayyana syatan amma fi dhimmati. Kemudian dia tentukan seekor kambing bibiri dari apa yang di bawah miliknya. Bunya alal khilafi annal muayyana hal tata'ayyanu 'anil mutlaqah fi dhimmah. Dibina persisihan ini pada bahawa barang yang ditentukan adakah menjadi ketentuan daripada mutlak pada bawah milik. Ingkulna, jika kita kata la tidak, aku nak reban tak, kita tak tentukan mana kambing lagi. Fala budda min niyah, maka mesti kena niat. Inda dzabah, ketika sembelih. Wa illa fa'alal wajhain, kalau tidak maka di atas dua pendapat. Dua pendapat ni dalam perkara dulu niat ataupun kena niat ketika sembelih. Walau wakkala, kalau dia mewakilkan, wakil niat ni tak dia wakil sembelih. Wa nawa inda dzabhi wakil, dia wakil dah. Li mutulun niat kaku. Dia ingat dia tak mari. Patut dia niat. Ketika pisah duduk tekak nak gorok dah, dia niat. Ketika sembelihan wakil ni. Kafa memadai. Wala hajata ila niyatil wakil. Pada masa itu tak berhajat pada niat wakil dah. Balau lam ya'lam annahu mudahhin lam yadur. Malahan kalau dia tak tahu bahawa orang yang suruh dia sembelih tu, dia mendatang gerbang, sembelih gerbang tidak mengapa. Sebab apa? Tukar niat ni tuan dia sembelih. Wa innawa inda dafa ilal wakil faqat. Jika dia berniat ketika beri kepada wakil saja.
Fa'alal wajahin di atas dua pendapat fi taqdimi niat dalam mendahulukan niat. Kalau pakai pendapat hak kata boleh mendahulukan niat, tak ada masalah lah. Maka masyarakat jual beli tu sudah jadi milik, dia pun niat lalu. Wa yajuzu an yufawwid an-niyyah ila al-waki' in kana musliman. Wa in kana kitabiyan fala. Boleh dia menyerahkan niat kepada wakil jika sekiranya wakil tukar niat tu orang Islam. Jika dia bukan orang Islam, kafir kitabi, maka tidak boleh. Di sini dua persoalan. Wakil sembelih dengan wakil niat. Wakil sembelih boleh orang kitabi, wakil niat tidak boleh. Orang kafir kitabi. Tinggal lagi persoalan. Lau dhaha anil ghairi bi ghairi idni. Kita ada anak kelupu. Kita niat korban untuk anak kita. Tanpa izinnya. Boleh ke? Lam yaqa' anhu. Tidak berlaku darinya korban itu. Dia kena minta izin royak. Hamba nak rebang mu izin tau. Dia di bawah keizinan ni. Fil wasiyah insya-Allah taala. Pada korban terhadap orang mati dah. Ada insya-Allah taala. Hak ni ada khilaf. Kita tak percaya hak dalam bab wasiat. Dalam bab wasiat ada. Takut-takut orang tukar wasiat, orang nak mati dia wasiat, aku mati aku nak rebang, betul nak rebang. Itu lain. Ada perbincangan. Qultu idza dhaha an ghairihi bila idnin. Aku kata Imam Nawawi, apabila dia telah korban dari orang lain, dia korban untuk orang lain tanpa ada keizinan, fa in kanat asyatu muayyanatan bin nadar waqa'a anil mudahhi. Si ayah tahu dah dia nazar. Anak duk kolpo. Dia pun sebahagian beri kepada anak dia. Yang nazar. Anak tak tahu. Nazar tu, korban nazar tu, boleh ke? Jika sekiranya kambing bibiri yang ditentukan dengan nazar, korban untuk orang lain, berlaku dari yang tukang korban. Wa illa fala, kalau tidak. Qalahu sahibul uddah wa ghairu. Berkata akannya oleh pengarang kitab Uddah dan selain daripadanya. Atau habis mengenai syarat keahlian korban. Keahlian ini termasuk penyembelih dan peniat. Asyatur rabi'. Syarat terakhir, syarat yang keempat, az-zabah. Sembelihan. Apa maksud sembelihan? Fadhabhu alladhi yubahu bihi al-hayawanul maqduru alayhi. Insiyan kana aw wahsyiyan, dhahiyatan kana aw ghairaha. Huwa tadfif biqat'i jami'i halqam wal mari' min hayawanin fihi hayatun mustaqirrah bi'alatin laysat azman wala zafran fahadhihi kuyu. Syarat keempat, sembelihan. Maka sembelihan yang dibolehkan dengannya ialah binatang yang dimampu di atasnya. Apa maksud binatang yang dimampu? Sama ada binatang itu jinak ataupun liar. Makna mampu ditambak, mampu disembelih. Sama ada binatang tersebut korban atau selain daripadanya. Sembelihan itu ialah at-tadfif bi qat'i jami'il halqum wal mari. Iaitu memotong atau mengiris dengan potongan semua halqon dan mari, orak mari,
daripada binatang yang ada padanya hayat mustaqirah. Nyawa kekal dengan alat yang bukan tulang dan bukan kuku. Maka ini ikatan. Jadi tafsirannya banyak. Yang penting sembelihan itu kena segera memotong dan jangan lock lama-lama. Sebab takut bila kita gorok 2-3 kali dia jadi nak ke sampai habis tu, jadi nyawa dia tak jadi kekal dah. Dia nyawa macam sakit tang ni, nyawa macam nak gepor dah. Jadi termasuk dalam perkara ini takut peroboh lembu cekik tekuk. Jadi cekik tekuk ni bukan kerana perbuatan menyembelih putus halqan dan merik, tapi kerana tak boleh nafas. Pernah saya menyembelih nyewak gaduh, hamba kata lepas balik. Jadi dia tak berputih. Masa nak ikat lembu tu dia tak berputih, cekik takut tak boleh makan. Tu dia kata kena ingat dalam bab ni. Baik. Yajibu an yusri adzabih fil qata'. Wajib menyegerakan dalam memotong. Jangan lock lama-lama. Hamba selalu royak dalam buat kerja slow ni, mu dengan puan tak apa, dalam sembelih tak boleh buat loleh-loleh. Kena jadi panglima. Kita orang ada bini belakang ni kena faham. Mu faham ni? Baik. Wajib, kata wajib. Penyembelih menyegerakan dalam memotong. Kalau boleh sekali-sekali, kalau boleh 2-3 kali, 2-3 kali. Jangan beberapa kali. Gorok pisau zaman dulu kau, sampai 10 kali gorok. Kawan tu nak macam ke nak habis dah nyawa. Dipanggil nyawa pergerakan mazbuhah, sembelihan. Potong juga jadi bakar. Wala yata'anna, dan jangan buat lambat-lambat. Bihaitu yazharu intihad asyad qabla istitmam qatil mazbah ila harakatil mazbuh. Di mana nyata cukup potong tempat sembelih kepada pergerakan yang disembelih. Nyawa-nyawa yang disembelih dah. Nyawa-nyawa ikan dah. Takut jadi gitu. Wa hadha qad yukhalifu ma sabaq, dan ini kadang-kadang menyalahi apa yang terdahulu. Sebab dalam terdahulu ada pendapat kata annal muta'abbada bihi kaunul hayat mustaqirah inda ibtida'. Bahawa yang jadi ibadatnya keadaan nyawa tu menyawa kekal ketika permulaan sembelih. Ada juga pendapat gitu. Bila gorok lama sangat ni takut ada pendapat kata boleh hak tu. Fayushbihu anal maqsud huna, tapi di super maksud di sini idza tabayyana masiruhu ila harakatil mazbuh, bila keadaannya itu macam sampai kepada pergerakan yang disembelih tu kerana lambat, wa hunakan di sana idza lam yatahaqqaqul hal, bila tidak berlaku keadaan yang disebut tadi. Jadi nak imbang dua tu, kita ambil jalan tengah. Amma wa amma kanul alah laisa azman. Adapun keadaan alat sembelih itu bukanlah tulang, fa maknahu, maknanya annahu yajuzu bi kulli qati'in illa zaf wal azm. Boleh setiap memotong menggunakan potongan kecuali kuku dan tulang. Sawa'u minal adami wa ghairihi, sama ada diambil daripada anak Adam, tulang anak Adam dan selain padanya, al-muttasil wal munfasil, yang bersambung lagi yang terpisah. Tapi dalam keadaan ada pendapat kata boleh tulang yang dimakan
lembu sembelihan yang dimakan. Tapi pendapat ini terpencil. Saz. Wasatati hadhihi masalah mustawfatun fi saidi wa zabah insya-Allah. Secara mewahnya, kalau kita tengok bab ni, kita nak buka kitab dalam bab pemburuan dan sembelihan insya-Allah. Dia ada satu bab lagi. Wa amma kaunul hayawani 'inda al-qat' fihi hayatun mustaqirah. Adapun keadaan binatang tersebut ketika potong ada nyawa kekal. Maka ada persoalan, falau jarha sab'u saidan aw syatan aw inhadama saqfun ala bahimatin aw jarha hirratun hamamah thumma adraka hayatan fadubihat. Maka kalau binatang buah dia melukakan binatang buruan atau kambing ataupun atak utuh di atas binatang ataupun seekor kucing melukakan seekor burung merpati. Kemudian dia sempat tak tengok hidup, lalu dia sembelih. Fa in kana fiha hayat, nyawa kekal, halal. Wa in tayakkana halakuha ba'da yaumin wa yaumain. Walaupun dia yakin selepas luka itu dia mati selepas sehari atau 2 hari. Tapi ketika nak sembelih tu dia kena pasti ada hayat mustaqirah. Wa illam yakun fiha hayatun mustaqirah, jika tidak ada hayat mustaqirah, macam hayat nak mati dah. Hayat gelapar, itu hayat mazbuh lah. Kita melih juga lam tahil, tidak sah, tidak halal makan. Hadha huwal mazhab wal mansuf. Ini mazhab yang dipegang, yang dinaskan. Wabi qata'al jumhur, dan dengannya diputuskan oleh jumhur. Wa min amarati baqa'il hayaha mustaqir al-harakatu syadidah ba'da qat'il halqum wal mari wa infijar dam wa tadaffuki. Di antara tanda-tanda kekal adanya hayat mustaqirah ialah pergerakan yang kuat selepas potong halqum dan mari dan terpancuk darah. Maknanya darah tu kuat dia macam. Kalau leh tu kira mungkin tak ada dah. Kita langgu ayam. Kita ambil besar garah kita nak tu. Gelepar ada hayat mazbuhah, bukan hayat mustaqirah, tak dimakan. Itu beberapa persoalan mengenai, kita akan bincangkan yang minggu depan. Kita bincang antara adat-adat dan pembahagian daging. Nak habis sekaligus payah juga. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Ismail yang telah memberikan berita tentang syarat-syarat ataupun syarat korban. Mana syarat korban. Berapa mungkin ada persoalan-persoalan kot yang boleh kita bincang bersama. InsyaAllah. Ustaz Adib Abdul Rashid. Ustaz Adib ada? Tu paling ngor je, tu paling ngor. Sahih Jalil. Sila Sahih. Ustaz Jalil. Ya. Cikgu Mamuk. Tak ada saya, tak ada clear dah. Dia. Ustaz kedua orang ni, mana dia sama lagi? Orang sama kan? Ustaz Fauzi? Orang sama. Ustaz Fauzi? Biasa. Berai. Saiful dia? Ustaz Syariti? Ada seorang? Hello dia, Sayuti Mahdi. Ustaz Sayuti Mahdi. Siapa? Okey.
Ada soalan Ya, satu Ustaz. sila. Okey, nak tanya berkenaan dengan bukan bab kurban. Tapi dia satu Zulhijjah tu boleh dah ke takbir? Sampai ke 10 Zulhijjah. Ada tak gitu? Tak ada lagi, tak Ya. ngorok gitu. Jadi Jika masuk malam Zulhijjah. masuk malam Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Lepas tu biasanya kita buat gitu lah. 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 sampai ke tashrih tu lah. Kan? Ya. Jadi ada saya terbaca dia bermula 1 Zulhijjah sampai ke hari tashrih tu lah. Dia selepas sembahyang dia takbir raya. Tak gitu? Tak dengar lagi tu. Takut dia ada hadis tu. Boleh ada juga. Okey, dah lah. Okey. Tanya untuk pengetahuan. Okey, Guna Ustaz. satu saya jadi. Macam mana Ustaz ni? Takbir. Saya betul dah masuk ni. Setakat yang kita tu kat hak tu ana nampak mana hak takbir tu macam takbir tasbih tasbih tahlil tu kok. Hak tu ana wallahu alam. Tapi ada Takbir ni cukup Ustaz. Bukan takbir. takbir raya. Ya, Takbir raya. lepas daripada dia tak ada astagfirullah lah. Astagfirullah 3 kali tak baca tu dia takbir. Sampailah ke 11, 12, 13 hari tasyrik tu. Dia tanya ni ada terbaca di mana tak tahu. Lupa dah. Di Facebook ke mana tahu. Dah apa Ustaz Wan kau minggu depan eh? Dah Kau tengok tengok. kita. Tak Ada temu khilaf. lagi lah kita. Ulama-ulama ekor dah kita tengok baca. Ya. Kita tengok insya-Allah. Dia ambil kelebihan ni Dan tu. 10. 1 hingga 10. Fajri wa layalin ashr. Ya. Demi waktu fajar dan malam-malam 10 ni digalakkan buat amal ibadat. Kutubah minggu lepas pun ada cakap tu. Termasuk maknanya berzikir pada Allah. Jadi masuk dan seterusnya itu dia ada takbir Musa dan ada takbir tidak Musa. Tidak Musa mengikut waktu. Jadi takbir Musa masuk malam boleh dah naik kasyaf tu. Amalan zikir 10 1 hingga 10 Zulhijjah dipanggil malam 10 tu digalakkan berzikir, baca Quran. Takut disilap situ kau. Kepahaman di atas ayat tu wal fajri wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan malam-malam 10. Yang dikatakan itu khilaf. Setengah ulama kata malam 10 tu bermula 1 Zulhijjah sampai 10. Digalakkan puasa pun ada situ. Jadi hak pendapat tu takbir lah lah. Tapi takbir khusus untuk kurban ni hanya masuk malam hari raya Idul Adha. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ada lagi sahabat-sahabat? Jadi kalau tak ada insya-Allah setakat ini dulu. InsyaAllah kita sambung lagi pada minggu depan. Hari dan masa yang sama. Hari dan masa yang sama. Kita buka dalam pukul 9.30 tu kita boleh masuk. Sekiranya dah ramai kita akan mula paling lewat pukul 9.45. Baru sebab apa? Meraihkan sahabat-sahabat kita yang mungkin dalam perjalanan atau sebagainya. Jadi apa pun terima kasih kepada Ustaz Ismail dan sahabat-sahabat yang menyertai dan bolehlah makna sampaikan link kita ni kepada sahabat-sahabat yang lain insya-Allah. Kita tawakal dulu dengan baca tasbih Qur'an dan surah Asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw